Saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk membaca beberapa ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita kemuliaan Nabi kita, supaya kita sedar betapa bertuahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wa ta'lamu wa ta'lamu wa tadhakkaru wa tadhakkaru wa nafa'al intifa'al ifada wal istifada wal hasanatu masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil hadara wa darata al khair ibtagha wajhahu radhatu wa karamatu subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini dapat kita berkumpul dalam masjid rumah Allah. Sama-sama kita niat i'tikaf, kita berada dalam rumah Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk membaca beberapa ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita kemuliaan Nabi kita, supaya kita sedar betapa bertuahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah katakan, sesungguhnya telah datang kepada kamu, kepada kita, Rasulun min anfusikum, seorang Rasul dari kalangan kamu. Azizun alaihi ma anittum. Apabila kamu ditimpa musibah, masalah, ujian, azizun alaih, dia akan berasa sangat sedih. Harisun alaikum, dia sangat inginkan kamu mendapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dia pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah kata telah datang kepada kamu seorang Rasul. Kita dah tahu, memang kita tahu Rasul tu dah datang kepada kita. Tapi kenapa Allah cerita? Ini Allah ungkit. Kita kalau bagi barang kepada hadiah kepada anak kita, kita ungkit, kita katakan, abah dah pernah belikan awak dulu kasut sekian. Abah pernah beli kat awak dulu gini, jam tangan ini apa semua. Dan jadi kita ungkit semula, supaya anak tu dia hargai barang ataupun hadiah yang kita bagi itu. Begitulah juga Allah. Allah ungkit, Allah ingatkan semula kepada kita. Allah mengungkit tak ada masalah. Kita mengungkit tak boleh. Kita mengungkit salah. Sebab barang yang kita bagi itu bukan milik kita, milik Allah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ngungkit. Kalau kita tak boleh mengungkit, sebab benda yang kita bagi itu bukan kita punya. Tapi Allah boleh, sebab memang hak milik Allah. Masya-Allah. Maka Allah ingatkan kita, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Ingat, aku dah hantar kepada kamu seorang Rasul. Maka itu nikmat. Kalau benda tu Allah boleh ungkit, Allah ingatkan kita, maksudnya itu nikmat yang besar, bukan nikmat yang kecil. Azizun alaihi ma anittum. Rasul itu, Nabi itu berasa sedih. Kalau kamu ditimpa masalah, dia rasa sedih. Allah ingatkan kita. Itu rahsia dalam hati Nabi. Nabi tak cerita kepada kita, tapi Allah bongkar rahsia Nabi. Iaitu Nabi itu dia sangat sedih apabila melihat umat dia ditimpa masalah. Bukan sahaja ketika di dunia, bahkan ketika di alam barzakh sekalipun, mengikut hadis Nabi, Nabi sentiasa mendoakan umatnya. Melihat amalan umatnya dibentangkan di hadapannya, dan Nabi mendoakan umatnya. Masya Allah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Dan dia sangat nakkan kamu dapat kebaikan.
Nabi tu, dia sangat inginkan kebaikan untuk kita. Kebaikan apa yang paling besar Nabi nak kepada kita? Masuk syurga. Itu kebaikan. Nabi kalau nak semua umat dia masuk syurga kalau boleh. Ya, itu Nabi SAW. Jadi Allah ingatkan kepada kita supaya kita hargai Nabi yang Allah hantar kepada kita. Ya? Hari ni kalau seorang ayah ni, dia ingatkan kepada anak dia, tengok anak dia kuat melawan mak dia. Dia ingatkan anak dia, kamu tahu tak mak kamu ni susah payah pasal kamu, membesarkan kamu, berapa susahnya dia membesarkan kamu, dia risau, tak macam mana dia risau kamu buat macam ni kat mak. Kamu hargai sikit mak kamu ni. Macam seorang dia ingatkan anak ni supaya hargai mak dia. Macam tu lah lebih kurang. Allah tu diingatkan kita. Kamu ingat, tahu tak Rasul yang aku hantar kepada kamu ni, dia sangat sayang kepada kamu. Dia sangat sedih bila lihat kamu dapat kebaikan, keburukan, dapat ujian. Dia sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dia sangat sayang kepada kamu, orang beriman. Masya Allah. Jadi Allah sedarkan kita supaya kita hargai Nabi yang Allah hantar kepada kita. Kerana itu hadiah yang paling besar Allah berikan kepada kita. Dalam Quran, banyak Allah menyebut anggota-anggota tubuh Nabi SAW. Antaranya yang Allah sebut adalah dada Nabi. Allah kata apa? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Allah kata, sesungguhnya wahai Muhammad, aku tahu bahawa dada kamu sedih sebab apa yang mereka katakan. Orang musyrikin, dia mendustakan Nabi. Nabi sedih. Dan Allah kata, kami tahu wahai Muhammad, yadhiqu sadruka, dada kamu tu sempit. Yadhiq ni sempit. Ini kalau orang sedih kan dia rasa sempit, dari dia nak bernafas pun sesak nafas rasa. Masya Allah. Ya. Dalam surah Al-Asyrah Allah kata apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Ya. Masya Allah. Bukankah aku telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Allah sebut dada Nabi SAW dalam Quran. Ada orang, minta maaf cakap, ada orang posting, dia kata tubuh Nabi ni bukan untuk kita muliakan. Yang kita muliakan ni cuma ajaran Nabi sahaja. Dia kata tubuh Nabi ni tak ada nilai. Kalau tak ada nilai, kenapa Allah sebut dada Nabi? Tak ada. Kalau betul tubuh badan Nabi tu tak ada nilai di sisi Allah, buat apa Allah sebut dada? Kan? Allah boleh tak payah sebut macam ni. Allah boleh sebut kami lapangkan, kami hilangkan kesedihan kamu. Boleh. Allah boleh buat ayat Quran ni tanpa sebut dada Nabi. Allah boleh buat kami hilangkan, hapuskan kesedihan kamu. Tapi kenapa Allah sebut dada Nabi SAW? Aku telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad. Lidah Nabi SAW pun dalam Quran Allah sebut dalam Quran. Apa ni? Allah kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakkan lidah kamu wahai Muhammad kerana tergopoh gapah. Isti'jal dengan litasta'jal ni apa? Lita'jal lebih. Kerana kamu tergopoh gapah. Sebab apa? Nabi ni bila malaikat Jibril datang kepada Nabi bawa wahyu, malaikat Jibril baca ayat tu, Nabi ikut. Malaikat Jibril baca, Nabi ikut. Sebab Nabi takut terlupa. Tak ada tulis rekod macam kita Quran apa ke, tak ada. On the spot kena hafal terus ayat tu. Kan? Jadi Nabi takut terlupa. Ini amanah Nabi nak sampaikan kepada umat dia. Maka malaikat Jibril baca ayat Quran. Malaikat Jibril tak habis lagi, Nabi baca. Dan Nabi ikut, Nabi baca kan. Sebab Nabi takut terlupa. Allah kata tak payah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. Jangan kamu gerak-gerakkan lidah kamu wahai Muhammad, ya, kerana kamu tergopoh gapah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah kata jangan risau. Kami akan himpunkan Al-Quran ini, masukkan ke dalam hati kamu. Masya Allah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bila Jibril dah habis selesai baca Quran, baru engkau baca wahai Muhammad. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Jangan risau. Kami akan menjelaskan isi maksud Al-Quran ini. Allah kata kepada Nabi. Kita yang nak mention ya kat sini, Allah sebut lidah. Jangan kau gerakkan lidah. Jangan kau gerakkan lidahmu wahai Muhammad. Lisanak. Kalau lidah Nabi itu tak ada nilai di sisi Allah, sia-sia ayat Quran ni. Boleh ambil liquid padam.
Kan? Kalau lidah Nabi itu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut? Dalam Al-Quran tak ada kaedah dia, tak ada sepatah pun ayat dalam Al-Quran yang sia-sia Allah sebut tak ada faedah, tak ada. Bukannya setiap kalimah, setiap huruf, tak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang Allah sebut sia-sia, tak ada tujuan, tak ada. Kan? Masya Allah. Kalau kita kata lidah Nabi tu tak ada nilai di sisi Allah, manusia Nabi Muhammad ni kenapa nak dipuji-puja sangat apa semua? Kenapa Allah sebut lidah Nabi? Tolong bagi penjelasan. Allah sebut lidah Nabi SAW. Allah boleh kata, jangan kamu baca, kalau Allah nak buat ayat ni tanpa Allah sebut lidah, boleh? Allah kata, jangan engkau baca, la taqra' kan? Jangan engkau baca, wahai Muhammad, tunggu Jibril. Tapi kenapa Allah sebut lidah Nabi SAW? Masya Allah. Ya? Bukan setakat lidah, mata Nabi pun disebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Jangan engkau panjangkan matamu, wahai Muhammad, melihat orang-orang yang aku berikan dia kemewahan dunia ini. Sebab apa? Kemewahan dunia yang aku bagi kepada dia itu, linaftinahum fih, aku nak ujian kepada dia, uji kepada dia. Jangan engkau tengok nikmat, oh orang ni untung banyak mewah, jangan kau tengok, wahai Muhammad. Allah kata, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Tuhanmu beri kepadamu, wahai Muhammad, itu lebih baik. Allah kata, Masya Allah. Kemudian Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga engkau mengerjakan solat, wahai Muhammad. Suruh keluargamu bersabar mendirikan solat. La nas'aluka rizqa. Aku tak minta rezeki daripada kamu. Nahnu narzukuk. Tapi aku yang bagi rezeki. Solat dapat rezeki. Allah sebut solat, Allah sebut rezeki. Engkau jaga solat, aku bagi rezeki. Allah kata, suruh keluarga kamu solat, wahai Muhammad. Aku akan bagi rezeki kepada keluarga kamu. Hari ni orang cari rezeki sampai tak solat. Sedangkan Allah kata, jaga solat, aku bagi rezeki. Ya, Masya Allah, dah terbalik sifir dia tu, kaedah dia. Tak apalah, walhasilnya kita nak cerita, Allah sebut mata Nabi. Wala tamuddanna ainaika. Jangan engkau, kedua mata, ainain tu dua mata, dua biji mata. Bukannya satu mata. Kalau satu mata, ain. Nah, ainaika. Dua matamu, wahai Muhammad, jangan kau gunakan kedua biji mata engkau lihat kepada kemewahan dunia yang aku bagi kepada diorang ni. Allah sebut dua mata Nabi. Kalau biji mata Nabi ni tak ada nilai di sisi Allah, kenapa Allah sebut dalam Quran? Sia-sia Allah sebut mata Nabi. Bukan sebelah saja, dua-dua belah Allah sebut. Ainaika, dua-dua biji matamu, wahai Muhammad. Masya Allah. Mata Nabi SAW tu mata yang menangis untuk kita. Tergamak umat ni kata Nabi tu tak ada nilai, bukan untuk dipuji, bukan untuk dipuja. La ilaha illallah. Mana ni? Kita punya apa ni? Hari ni kalau orang buat baik kepada kita, kita terima kasih kan, apa semua terima kasih lah, susah-susah aja. Ini Nabi SAW, mata Nabi ni malam-malam tiap hari menangis doa untuk kita semua ni. Ya, Masya Allah. Yang tiba-tiba ada orang kata mata Nabi ni bukan untuk dipuja-puja kan, bukan untuk dipuji. Subhanallah. Allah sebut mata Nabi dalam Quran. Kalau kita tak nak puji pun tak ada masalah. Kedudukan Nabi tu sikit pun tak turun. Nabi tak berhajat pun kepada selawat daripada kita. Nabi tak berhajat pun. Tapi kita ni buat ni kebaikannya untuk diri kita baik semula. Selawat kita baca kepada Nabi, Allah bagi 10 kali selawat kepada kita. Kita sendiri yang dapat. Nabi tak kisah. Nabi tak dapat apa-apa manfaat pun daripada selawat kita. Nabi ni kedudukan dia dah memang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang paling tinggi itu milik Nabi SAW. Dah tak boleh naik atas lagi, tak ada dah. Itu syurga yang paling penghabisan itu. Itu milik Nabi SAW. Masya Allah. Bukan setakat mata, telinga Nabi pun Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabi. Ada di kalangan mereka orang-orang yang menyakiti Nabi. Allah kecam, Allah marah. Allah kata ada orang yang dia menyakiti kekasihku, Nabi Muhammad. Wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabi. Ada orang-orang yang dia menyakiti Nabi, orang munafik. Wa yaquluna huwa udhun. Mereka berkata Muhammad itu telinga, spy. Telinga ni kalau zaman sekarang kita kata mata kan, mata-mata kan, dia telinga, maksud dia ada spy pasang telinga.
Sebab apa? Sebab orang munafik ni dia apa ni, ialah di depan-depan Nabi dia cakap elok, belakang-belakang Nabi dia kutuk. Dan maka Nabi dengar benda-benda ni, maka dia kata, kita cakap pelan-pelan, jangan kuat nanti Muhammad dengar. Muhammad tu dia spy sikit-sikit, semua benda dia nak korek. Perkataan tu mengguris hati Nabi. Maka Allah turunkan ayat. Allah kata apa? Wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabi. Ada orang-orang yang dia menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa udhun. Dia kata Nabi Muhammad itu spy, telinga. Qul udhunu khairil lakum. Bagi tahu kepada mereka, wahai Muhammad, telinga Muhammad itu udhun khair, telinga yang baik untuk kamu. Telinga, Allah sebut telinga Nabi, udhun, kan? Udhun, kan? Telinga Muhammad itu baik untuk kamu. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Dia beriman kepada Allah dan memberi keamanan untuk orang beriman. Wa rahmah, dan rahmat lil ladzina amanu minkum, untuk kamu orang-orang yang beriman. Nabi itu Allah kata rahmat untuk kamu, wahai orang yang beriman. La ilaha illallah. Untung bertuah, kan? Untuk orang beriman je ke? Yang tak beriman tak dapat rahmat Nabi. Nabi sebenarnya rahmat kepada seluruh umat dia. Umat Nabi ini dia terbahagi kepada dua. Ummatul da'wah dengan ummatul hidayah. Ummatul hidayah ni umat Nabi yang dia dah memeluk Islam lah. Dia dah menerima ajaran Nabi, dia panggil ummatul hidayah. Sebahagian lagi dipanggil ummatul da'wah. Umat yang perlu disampaikan dakwah kepada mereka. Mereka pun tetap umat Nabi. Yang ada atas dunia hari ni semua umat Nabi Muhammad. Bukan kita yang dalam masjid ni saja, bukan. Kan? Semua umat Nabi Muhammad yang kat luar sana tu semua. Kan? Tapi dia terbahagi pada dua. Kita kata tadi ada umatul dakwah, umatul hidayah. Kan? Ada umat yang sebahagiannya dah menerima ajaran Nabi, yang masih sebahagian lagi masih perlu didakwahkan. Masya Allah. Maka kita bertuah. Allah kata telinga Nabi itu membawa rahmat kepada kamu. Walladzina yu'dhuna rasulallahi lahum adzabun alim. La ilaha illallah. Allah kata apa? Walladzina yu'dhuna rasulallah. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum adzabun alim. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Allah kata. Orang ingat, dengar sekali lagi ya. Walladzina yu'dhuna rasulallahi lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. La ilaha illallah. Nabi Muhammad itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Sebab tu kita sebut-sebut nama Nabi Muhammad ni bukan saja-saja. Sebab memang Allah suruh. Allah suruh kita sebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni memang dia Allah sendiri sebut-sebut nama Nabi Muhammad dalam Quran. Allah menyebut nama Nabi Muhammad itu ibadah kepada Allah. Kena ingat konsep dia. Kan? Menyebut nama Nabi Muhammad itu ibadah kepada Allah. Ta'abbud. Ta'abbud ni maksudnya kita, salah satu cara untuk kita menghambakan diri, ibadah kepada Allah adalah kita berselawat kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, mencintai Nabi. Kan? Masya Allah, bukan suka-suka kita saja. Kan? Tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tu bermusim ke dalam bulan Rabiul Awal aja nak selawat? Tak. Kita selawat kepada Nabi bukan bulan Rabiul Awal aja, sepanjang tahun. Tapi bila dah masuk bulan Rabiul Awal ni, terjentiklah hati kita untuk lebih lagi berselawat kepada Nabi. Kan? Kita hari ni kalau bersedia anak kita pun kita seronok beli hadiah, beli kek, beli baju, seronok happy. Hadiah bersedia bini kita pun kita seronok beli hadiah untuk dia. Bersedia mak ayah kita, ya kan? Itu lumrah, kita rasa happy sebab bulan kelahiran dia. Kan? Masya Allah. Dan tak ada larangan pun. Tak ada larangan kata, janganlah berlebih-lebih sangat selawat daripada bulan Rabiul Awal. Tak ada pun. La ilaha. Dan tapi kita sepanjang tahun kita berselawat, bukannya bulan Rabiul Awal saja. Itu telinga Nabi pun Allah sebut dalam Quran. Bukan saja telinga Nabi, umur Nabi pun Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Masya Allah. Ulama kata Allah bersumpah umur Nabi. Umur ni bila start dia? Bila kita lahir lah keluar atas dunia ni. Kan, baru dikira umur kita. Bukannya kita dah besar baru dikira start setahun. Tak. Bila kita lahir tu terus berjalan sehari, 2 hari. Allah bersumpah umur Nabi.
Maksudnya umur Nabi 63 tahun tu sejak lahir sampai Nabi wafat. Keseluruhan umur Nabi ni Allah bersumpah, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya innahum lafi sakaratihim ya'mahun, sungguhnya mereka sedang mabuk dalam cinta dunia mereka kan. Jangan layan orang dah mabuk cinta dunia ni. Orang mabuk kita cakap apa pun dia tak boleh dengar kan. Cuba tuan-tuan ceramah dekat orang mabuk kan, boleh tengok ceramah. Tak boleh kan, bagi sejam 2 jam pun ceramah dia mabuk, tak dengar, tak boleh. Orang tengah cinta dunia, dia tengah mabuk. Sebab tu kita bagi nasihat, perempuan dia buat tak tahu je, dia tengah mabuk cinta dunia. Dunia ni dia boleh memabukkan, bahaya kan. Walhasil Allah kata la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Allah bersumpah demi umur Nabi. Umur ni sejak lahir sampai Nabi wafat 63 tahun. Maka ulama kata keseluruhan umur Nabi ni sejak Nabi lahir sampai Nabi itu wafat, itu semua kemuliaan. Sebab ada orang kata Nabi ni dia mulia bila dapat wahyu je. Umur 40 tahun dia dah dilantik jadi Nabi, baru kita kena muliakan dia. Dia kata, ada orang dia kata masa Nabi lahir tu sampai umur 40 tahun tu Nabi macam orang biasa je, tak dapat apa-apa wahyu pun. Tak. Kalau macam tu kenapa Allah bersumpah demi umur Nabi? Umur ni start daripada sejak lahir sampai Nabi wafat. Dan kalau begitu sia-sialah Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpah ni apa? Kalau kita bersumpah sebab orang tak percaya cakap kita kan. Orang tak percaya cakap kita sumpah kan. Kita orang tak percaya cakap kita bersumpah, tapi Allah bukan begitu. Kalau Allah dalam Quran Allah bersumpah, bukan maksud orang tak percaya cakap Allah. Tak, semua orang percaya cakap Allah. Habis itu apa tujuan Allah bersumpah? Konsep dia, kaedah dia, benda-benda yang Allah bersumpah dengannya dalam Quran, itu benda yang hebat. Itu benda yang mulia. Itu benda yang besar. Itu konsep dia. Kalau benda yang Allah sebut, demi itu, demi masa contohnya. Maksud dia masa itu, wal asri, demi masa. Masa itu satu benda yang mulia. Nilai dia tinggi. Macam tu. Setiap benda yang Allah bersumpah dalam Quran, itu maksud dia ada nilai. Ada value dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah demi umurmu wahai Muhammad. Senang. Umur terus sejak lahir sampai Nabi wafat 63 tahun, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nur, masya-Allah. Ya? Allah kata apa? Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah kata apa? Allah itu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu, kamishkatin, seperti sebuah pelita, fiha misbah, yang di dalamnya ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu di dalam bekas kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, bekas kaca dia itu ibarat bintang yang bergemerlapan. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan apinya daripada minyak yang keluar daripada pokok yang berkat. Zaitunah, pokok zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur, tidak di barat. Yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir minyaknya itu mengeluarkan cahaya. Walau lam tamsas hunar, sekalipun ia tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha', Allah memberi cahayanya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, itulah perumpamaan yang Allah buat kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah itu maha mengetahui setiap sesuatu. Baik, maka ahli tafsir antaranya Ka'ab dan Ibn Jubair mengatakan cahaya yang kedua tu, Allahu nurus samawati wal ard,
Itu Allah lah. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu, cahaya yang kedua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir mengatakan, seperti Ka'ab dan Ibnu Jubair mengatakan, cahaya yang kedua yang Allah sebut tu, itu perumpamaan cahaya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan cahaya itu seperti sebuah pelita yang ada di dalamnya lampu. Ya. Mishkat ini dia bukan pelita. Mishkat ni sebenarnya dia kalau dekat dinding tu, kalau zaman dulu dia ada lubang untuk kita letak pelita masuk dalam tu. Tapi lubang tu dia tak tembus sampai belakang, ada lubang sikit aja. Dia masukkan dalam pelita tu, letak dalam tu kan. Maka itu mishkat namanya. Ya. Mishkat itu cahaya Allah tu seperti mishkat. Mishkat itu dikatakan adalah sulbi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu dikatakan adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati itu, kemudian dia kata lampu itu berada dalam bekas kaca. Bekas kaca itu ulama tafsir mengatakan adalah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Yang mana Allah mengatakan bergemerlapan, mengeluarkan seperti bintang yang bergemerlapan cahayanya, yang bekas kaca itu, iaitu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan iman dan hikmah. Masya Allah, itu hati Nabi dipenuhi dengan iman dan hikmah. Yang mana hampir-hampir minyaknya itu sendiri keluarkan cahaya walaupun tanpa disentuh oleh api. Selalu minyak, kalau pelita letak api baru terang cahaya. Ni Allah kata pelita ni belum dipasang api lagi, minyak ni tu pun dah terang cahaya dah. Masya Allah, baru minyak ni pun dah terang dah. Dikatakan apa? Daripada pokok yang berkat itu adalah Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Muhammad ini daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim, pokok yang berkat. Masya Allah. Kemudian dia katakan pokok zaitun, Allah sebut zaitun. Pokok zaitun ni memang mulia, banyak benefit. Minyak zaitun tu, Google lah sendiri. Allah kata pokok ibarat minyak zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur, tidak di barat. Maksud dia syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu wasatiyah, pertengahan, tidak terlampau ekstrim sangat dan tidak berlebih sangat. Kalau orang kata la ifrat wala tafrit, tak kurang sangat, tak berlebih sangat, tapi wasatiyah, pertengahan. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Yang mana hampir-hampir minyaknya bercahaya walaupun tanpa disentuh oleh api. Maksud dia apa? Nabi itu sebelum dia bercakap lagi, manfaatnya tu dah memberi manfaat kepada orang. Sebelum Nabi bercakap lagi. Nabi ni orang tengok gerak-gerik dia pun orang dapat manfaat. Tengok dia macam mana dapat manfaat. Tawaduknya Nabi, orang dapat manfaat. Tengok tingkah lakunya pun orang keliling dapat manfaat lagi. Belum dia bercakap lagi. Masya Allah. Itu dalam Al-Quran. Allah sebut Nabi SAW. Ya. Dan orang-orang yang menyakiti Nabi SAW, semuanya Allah kecam dalam Al-Quran. Ya. Contohnya apa? Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini, dia tengok Nabi SAW ni meninggal dunia anaknya. Kan? Jadi Nabi sedih. Sebab apa? Sebab telah meninggal dunia anak-anak lelaki Nabi, semua meninggal dunia. Maka Al-As bin Wa'il ni dia kata Nabi Muhammad ni abtar, orang yang terputus keturunan dia. Sebab apa? Tak ada anak lelaki, tak ada pewaris lah orang kata, tak ada pewaris. Tak ada anak lelaki. Maka dia kata Nabi ini abtar, terputus keturunan. Sedih Nabi SAW. Bila Allah lihat Nabi sedih, terus Allah turunkan ayat Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, jangan sedih, aku dah bagi kepada kamu satu kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Tuhan kamu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang dia kutuk kamu, huwal abtar, dia tu yang terputus keturunan. Allah backup Nabi SAW supaya Nabi tak sedih. Masya Allah. Memang betul. Hari ini semua orang seronok sebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Tapi keturunan Al-As bin Wa'il ni tak ada siapa mengaku keturunan dia. Ya? Abu Jahal, ada orang mengaku. Mana zuriat kabilah keturunan Abu Jahal? Keturunan Abu Lahab, keturunan Al-As bin Wa'il, tak ada.
Kan? Tak ada orang mengaku zat keturunan dia, tapi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masya-Allah sampai sekarang tersebar luas. Kan? Masya-Allah, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian banyaklah dalam Quran ni. Kalau kita nak baca ke semuanya memang tak tempat, kita baca sebahagian saja. Kan? Antaranya kisah apa? Kisah Nabi SAW buat kenduri. Maka para sahabat datang ke rumah Nabi SAW buat kenduri. Kenduri walimah Nabi. Maka Nabi jemput sahabat-sahabat datang. Sahabat ni masuk dalam rumah Nabi, tak keluar-keluar. Kan? Sembang panjang. Nabi dah penat ni, tapi takkan nak alau suruh keluar kan, kata tak sopan pula. Tetamu kan kena dimuliakan, tapi bersembang tak ingat-ingat macam tak nak balik. Kan? Jadi Nabi rasa terganggu. Kan? Nabi rasa terganggu, maka Nabi segan. Tapi Allah turunkan ayat Quran. Masya Allah. Itu dia. Setiap kali Nabi sedih, Allah turunkan ayat Quran menghiburkan Nabi SAW. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk rumah Nabi, illa an yu'dzana lakum, kecuali kamu dah dapat izin. Walaupun Nabi itu nampak senyum aja, tapi kamu adabnya kamu nak masuk rumah Nabi itu biar ada izin baru masuk rumah Nabi. Ila ta'amin ghairu nadhirina inahu, dan jangan kamu menanti-nanti makanan dia. Jangan masuk-masuk cek tengok mana tak ada makanan ke rumah ni, takkan masuk saja tak ada makanan. Jangan begitu. Jangan mengharapkan kamu akan mendapat hidangan makanan. Kan? Macam tu. Adab je. Kita pergi rumah orang, kan? Kita kata balik-balik kita mengumpat, kita pergi rumah dia, dihidang biskut kering je kepada kita. Dihidang air kosong je kat kita. Kita pergi rumah orang bukan sebab nak makan makanan dia. Kalau lapar jangan pergi rumah orang, pergi restoran. Pergi restoran kan, pergi rumah orang ni kena betulkan niat balik. Kita ziarah orang bukan sebab nak makan kat rumah dia. Sebab kita nak erat silaturrahim, tu tujuan dia. Kan? Ini silap kita pun sama juga, salah hari ni. Allah kata pergi rumah jangan tengok-tengok makanan apa nak dapat, kan? Walakin idza du'itum fadkhulu. Tapi kalaulah memang betul Nabi panggil, ajak, jemput kamu untuk makan, tak apa, kamu pergi makan. Fadkhulu, masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru. Allah kata bila kamu dah selesai makan, maka balik. Allah kata Allah suruh balik. Masya-Allah. Nabi segan. Orang masuk, duduk dalam rumah Nabi, sembang, sahabat sembang panjang tak balik-balik. Nabi segan lah nak suruh balik kan, tetamu, kita tuan rumah takkan nak suruh tamu balik. Allah turun ayat Quran. Allah kata pergi balik. Masya Allah. Allah kata apa? Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kamu dah selesai makan dalam rumah Nabi, balik. Allah kata. Wala musta'nisina li hadith. Jangan kamu duk sembang panjang-panjang dalam rumah Nabi. Allah sebut. Allah kata jangan kamu sembang panjang-panjang dalam rumah Nabi. Inna dzalikum kana yu'dhin Nabi. Sebab perbuatan kamu itu mengganggu hati Nabi. Nabi tak selesa dengan perbuatan kamu. Masya Allah. Allah jaga perasaan Nabi. Kan? Allah jaga perasaan Nabi. Tak ada dalam Quran ni yang mana begitu sekali Allah muliakan seorang insan yang seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi kita. Jadi kita hari ni mendapat tuah sebab kita menjadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lupa daratan pula. Kita ada kata-kata, tiba-tiba kita kata, Nabi ni bukan kita nak puja-puja sangat, apa semua, buat apa nak lebih-lebih, tak boleh. Sahabat Nabi pun buat begitu. Sahabat Nabi SAW dalam hadis yang sahih, banyaklah semak sendiri. Hadis yang sahih macam mana kemuliaan sahabat ni rindu nak bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun duduk sama-sama kota Madinah, tak sabar-sabar. Para sahabat ni kalau dapat anak, first kali sebelum anak tu diberi minum susu apa ke, dia bawa jumpa Nabi dulu. Dia bawa jumpa Nabi, ambil berkat daripada Nabi. Maka Nabi akan ambil kurma, Nabi kunyah sikit. Nabi kunyah sikit, bila dah kunyah, dah lembut, Nabi keluarkan kurma daripada mulut Nabi. Nabi masukkan dalam mulut baby tu, Nabi sapu dekat langit-langit dia. Itu nama dia tahnik. Tahnik itu, hanak ini maksud dia langit-langit bahagian atas. Tahnik tu maksud dia Nabi sapu sikit kurma tu dalam mulut Nabi.
Itu orang Melayu panggil belah mulut. Tapi silap kita konsep kita, kadang-kadang kita ambil kurma gede-gede, kita masuk dalam mulut Nabi itu, dalam mulut baby itu, apa faedahnya? Konsep itu salah. Ada orang ingat belah mulut ni supaya lidah baby itu kita nak apa? Nak rasmikan dia, biar dia rasa manis. Tak payah nak rasmi. Lidah baby tu pandailah dia merasa nanti. Tujuan tahnik tu supaya nak ambil keberkatan. Supaya bila Nabi tu dia kunyah kurma dalam mulut dia, maka kurma tu bercampur dengan alio Nabi. Nabi keluarkan kurma tu, maka ada bercampur sedikit dengan alio Nabi, maka Nabi masukkan dalam mulut tu supaya alio Nabi tu masuk dalam mulut budak tu, baby tu, ambil berkat daripada Nabi SAW. Itu dia punya konsep yang sebenar. Kan? Kalau sekadar nak kurma, nak hancur tu, tak payah bawa jumpa Nabi. Mak ayah dia suruh buat dekat rumah cukup lah. Buat apa nak sampai Nabi yang kena masukkan kurma. Kalau sekadar tahnik itu nak rasmikan lidah budak tu, tak payahlah sahabat nak bantu anak dia pergi jumpa Nabi. Buat sendiri je kat rumah. Ya, tapi tak. Kan? Dibawa jumpa Nabi, itu konsep dia. Ambil berkat daripada Nabi SAW. Para sahabat, bila dia tengok anak-anak dia duduk rumah, tak ada buat apa-apa, dia kata pergi masjid, jumpa Nabi, salam Nabi. Salam je, salam balik. Dia bagi homework dekat anak-anak dia apa? Para sahabat ni jumpa Nabi, salam. Lepas salam, balik. Itu je. Subhanallah. Supaya nak melatih anak-anak dia cinta sayang kepada Nabi SAW. Itu dia. Kalau apa ni, banyak lagi lah. Ya, banyak lagi cerita-cerita peristiwa ni, bagaimana para sahabat ni dia apa ni sayang kepada Nabi SAW. Nabi tak larang. Nabi tak ada kata, oh jangan lebih-lebih. Ada hadis, Nabi kata, jangan kamu berlebihan memuja aku sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Itu ada. Hadis tu betul. Kan? Nabi kata, jangan kamu berlebih-lebihan memuja aku. Okey, betul. Jangan berlebihan memuja Nabi. Tapi berlebihan memuja dia tu macam mana? Tak boleh nak selawat banyak-banyak ke? Tak boleh nak sebut-sebut sangat ke nama Nabi Muhammad ni? Macam mana tak boleh berlebih-lebihan memuja Nabi? Sebab tu Nabi letak garis panduan. Nabi letak ukuran dia. Nabi kata, seperti kaum Nasrani memuja Nabi Isa. Itu ukuran dia. Kaum Nasrani ni, dia macam mana dia berlebihan memuja Nabi Isa sampai dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Ya? Sampai dia kata kaum Kristian ni, sampai dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Itu melampau, kata Nabi. Ghulu, yang melampau sampai tahap itu. Kalau sampai tahap mengata Nabi itu Tuhan, itu melampau. Masya Allah. Kalau sampai mengatakan Nabi itu Tuhan, seperti Nabi Isa, itu melampau. Adakah ajaran sesat? Morning kan, dia kata Nabi. Macam mana tah? Dia kata Muhammad itu Allah. Macam mana tah Allah tu Muhammad? Pening kepala kan? Jadi itu melampau lah. Jadi kita tidak iktikad begitu. Kita iktikad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh utusan Allah. Masya Allah. Kita tak ada kata seperti Nabi Isa. Kristian dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Itu je melampau. Kalau sampai mengangkat Nabi ke darjat Tuhan, itu melampau. Tapi selagi kita iktikad Nabi Muhammad tu adalah manusia, hamba Allah, maka pujilah sebanyak-banyak mana pun, itu tak dikira melampau. Kalaulah memuji Nabi, cinta Nabi, sebut-sebut Nabi itu dikira melampau, yang dilarang, nescaya para sahabat tu dah dilarang oleh Nabi. Sahabat tu dah dilarang oleh Nabi. Nabi kalau lepas minum, berebut sahabat ambil air bekas minum Nabi. Patutnya Nabi tegur, jangan melampau-lampau sangat. Aku ni manusia biasa aja. Tak ada pun Nabi tegur begitu. Kan? Bila Nabi haji wada' ni, cukur rambut Nabi SAW, keliling para sahabat ni penuh Nabi. Tak ada sehelai pun rambut Nabi yang jatuh gugur di atas tanah. Bayangkan, banyak rambut ni. Banyak-banyak rambut kita banyak kan. Kalau kita ikuti rambut ni kan, sepah rambut kita kat bawah kan, cukur. Kan, kalau mesin rambut. Nabi bayangkan, dia cukur rambut ni, tak ada sehelai pun rambut Nabi jatuh di atas tanah, sebab semuanya disambut oleh para sahabat. Para sahabat ambil. Nabi tak larang. Nabi tak kata, syirik ini. Simpan rambut saya ni, syirik ni. Kenapa ni? Kan, tak boleh ni. Tak ada. Nabi tak larang. Masya Allah. Jadi ada darah Nabi SAW, darah bekam Nabi bagi kepada sahabat. Nabi suruh sahabat tu simpan di tempat yang orang tak jumpa. Dia minumnya darah bekam tu. Sebab itu, dan ulama mengatakan darah itu najis kecuali darah Nabi. Hukum dia. Sebab apa? Tidak najis. Nabi tak larang. Nabi tak marah. Kan? Masya Allah.
Bila Nabi tahu, Nabi kata, kamu minum je darah saya. Nabi kata, kamu dah buang darah bekam tu? Dah, saya simpan tempat yang tak ada orang jumpa. Nabi senyap. Nabi kata, kamu minum je darah tu. Dia kata, benar ya Rasulullah. Apa cakap Nabi? Nabi kata, orang yang dalam tubuh badannya ada darah aku, takkan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Nabi tak larang. Nabi tak kata, kenapa kamu buat macam tu? Najis ni kamu tu. Sebab tu ulama mengata, darah itu najis, kecuali darah Nabi Muhammad tu tak najis. Masya Allah. Jadi itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kita cinta kepada Nabi itu bukan sekadar di mulut sahaja, tetapi kita amalkanlah sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kan? Satu je contoh sunnah, saya nak sebut satu je yang sangat diambil berat oleh Nabi SAW, itu siwak. Kan? Siwak ini salah satu sunnah yang telah mati pada hari ini. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku yang telah mati, dihidupkan semula, akan mendapat pahala 100 syahid. Okey, kita bagi laluan kepada azan, insya-Allah. Satu je saya sentuh hari ni. Banyak sunnah Nabi ni, banyak saya sentuh satu je, siwak. Buat siwak ni antara sunnah Nabi yang sangat Nabi ambil berat. Kan? Nabi kata, aku kalau boleh Nabi nak wajibkan siwak ni. Nabi kata, kalau takut bebankan umat aku, aku dah wajibkan siwak setiap kali solat. Supaya umat Nabi bersiwak sebelum kali solat. Ada riwayat mengatakan setiap kali sebelum wuduk. Jadi Nabi SAW setiap hari kerap menggunakan siwak. Bila bangun tidur, Nabi siwak. Sebelum tidur, Nabi siwak. Nak keluar rumah, Nabi siwak. Sebelum baca Quran, Nabi bersiwak. Sebelum solat, Nabi bersiwak. Sebelum sugi, Nabi bersiwak. Sebelum berzikir, Nabi bersiwak. Sebelum berceramah, Nabi berkhutbah kan, Nabi bersiwak. Banyak lagi lah. Tapi yang paling ditekankan siwak ni ketika solat dan baca Quran, kan? Dan wuduk. Itu 3 tempat yang paling banyak ditekankan siwak ini. Sehingga Nabi kata 2 rakaat menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak, kata Nabi. Jadi para ulama sangat mengambil berat sunnah siwak ini. Jadi kita cubalah untuk amalkan semula kan sunnah siwak ini. Sebab Nabi sangat ambil berat kan tentang sunnah siwak ini, sampai ketika Nabi nak wafat dah, ketika sakaratul maut tu ketika sakit menjelang kematian, Nabi dah terbaring aja atas paha Siti Aisyah, Nabi minta siwak. Para sahabat pergi petik siwak, ambil kepada Nabi, sampai Nabi tak larat nak gigit, nak hancur lembutkan ujung tu, sampai Nabi tak larat, dah lemah sakaratul maut. Siti Aisyah dia ambil, dia gigit, hancur lembutkan siwak tu, dia gigit bahagian ujung ni lah, yang bahagian ujung ni kan nak lembutkan, bahagian Siti Aisyah yang gigit. Lepas dah gigit, dah lembut, dia gosok dekat mulut Nabi SAW, dekat gigi, dekat lidah, dekat langit-langit, dia gosok lidah Nabi SAW. Ketika tu di hujung usia Nabi. Sebab tu salah satu kelebihan siwak ini adalah membantu kita mengucap 2 kalimah syahadah ketika sebelum meninggal dunia. Maka kefadilat siwak ini adalah dia mengingatkan kita kalimah syahadah, mudah kita nak mengucap kan. Jadi itu dia. Jadi kita azam untuk hidupkan banyak sunnah Nabi. Saya nak cerita banyak sangat, saya satu-satu je siwak. Sebab itu antara para ulama kata sunnah Nabi yang sangat ditekankan dan sangat dituntut. Mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita. Bukan sekadar Rabiul Awal, sambutan dan habis begitu saja saban tahun, tidak. Tapi ada perubahan dalam diri kita. Apa? Setiap kali sampai bulan Rabiul Awal ni, buat satu perubahan dalam diri kita. Contoh seperti Abu Hurairah, dia kata apa? Nabi kekasih aku pesan kepadaku 3 perkara je, tapi aku ingat, aku buat sampai mati, aku tak tinggal. Abu Hurairah kata apa? Kekasih aku Nabi Muhammad, dia pesan aku rakaat duha, 2 rakaat solat duha. Sampai setiap hari Abu Hurairah tak tinggal solat duha 2 rakaat. Sebab apa? Nabi pesan kepada aku, dia kata 2 rakaat solat duha. Kemudian Nabi pesan kepada aku witir sebelum tidur. Nabi pesan kepada aku puasa 3 hari setiap bulan hari putih. Maka dia kata, dia simple je, dia pegang benda-benda ni, tapi dia pegang sampai mati. Kita pun sama, biar ada sunnah Nabi yang kita boleh pegang. Maka buat pembaharuan dalam hidup kita, bukan sekadar menjadi sambutan rutin tahunan sahaja, tidak, tapi memang betul-betul ada perubahan dalam diri kita. Hidupkan sunnah Nabi dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW.
Jadi sekadar itu saja untuk pada malam ni. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.